A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, ni sekarang ni daripada Al-Ustaz tu dia ya. So, selalunya buat pakai laptop, ni pakai handphone, kalang kabut. Jauh. Terima kasih Muhammad Tua, Johar Joib, terima kasih Insinyur Haji Rocky, Johar Joib, terima kasih Muzlin ya. Terima kasih Osman Yasin, Sharifah Azizan, Kafrizul, terima kasih ya. Mun Maisma, terima kasih Hanifah Ahmad Kamal, Sabridas ya. Hani Muhammad Yusuf, Yati Setia ada, Rafidah Hassan ada. Ni tak apa pakai handphone ni. Dah lama, dah setahun lebih tak pakai handphone. Kalang kabut. Coach Amy pun ada. Coach Nur Rizan Sulaiman, orang Singapura. Terima kasih. Waalaikumsalam. Johar Joib, Zaris ya. Ni Mrs. Arman Laila, orang-orang biasa ni. Badli Isha, Sharifah Ifah Sherry, terima kasih. Nurul Wahidah ya. Kafrizul dengan dia punya Purple Heart, terima kasih. Lina Mukmin, Muzlina Muhammad. Hari ni hari Sabtu, anak saudara saya Abdul Rahman ya, dia nikah dengan Wawa ya. Saya kat depan orang Al-Ustaz ya. Wan Rokiah ya. Jebon pun main, lama tak nampak. Farhana Jelani. Jebon. Anissa Hasan, Abu Nu'man ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Hamita ya. Amir Farid ada, terima kasih. Luqman Yusuf Osman, tu dia. Ahmad Saiful Azwan, ni nama-nama baru-baru ni. Siti Fatimah, Muhammad Faiz Hashim ya. Fizudina, ni pun jangan nampak ni. Nani Hurif ya. Nani Hurif, Humaydi Ani, Mariam ABM biasa ya. Ina Zalina, kawan lama. Adi Bujang, ni pun jarang nampak. Jasni Ahmad ada juga. Jasni hang lewat sikit Jasni. Aku mai kat Kedah, hang lewat pula. Hamita Mozalin ya, Nur Zahyu, Syamina Damia, si Yusuf bertambai ke studio ya. Muhammad Idris ya, Nora Wahab ya. Untuk mereka yang menyambut hari birthday, happy birthday to you, happy anniversary. Yang dalam perjalanan dari tempat nak balik kampung untuk bekerja esok lusa ke, selamat dalam perjalanan. Yang sedang menghadapi sebarang penyakit, kita doakan agar sembuh ya. Kak Nilma, terima kasih. Nilma Unsur, Nur Farisa, Yuslina, Fazali ya, yang menyambut anniversary, happy anniversary to you. Yang nikah hari ni atau walimah, selamat pengantin baru, bahagia terjawab. Wong Jawa dah timbul ya, bahagia terjana insya-Allah. Hirman Ismail, Muhammad Azlan Syafi'i, Maria, Zulfarid ya, Mazlina, tu apa pun tak tahu berapa orang. Oh, 200 orang dah. 200 orang dalam kelas yang menonton ya, yang share tu apa tak nampak ya, tu apa tak nampak pakai handphone. Orang tua tak berapa IT savvy. Selalu kalau pakai laptop senang aja. Sekarang pakai handphone, kalang kabut, apa dah muka. Baru tahu ya. Okey. Tapi kita nak bincang lah. Kita nak bincang hari ni, nak sambung bagaimana nak jadi orang bermanfaat ya. Secara praktikalnya bagaimana nak jadi orang yang lebih bermanfaat, bahagian yang ketiga ya. Bahagian yang ketiga ya. So Talal Ahmadin, terima kasih. Ahyar Azaini, Hirman Ismail, Muhammad Faiz, terima kasih. Oh, Mai Utara ya. Jam. Oh, jam ke? Memang jam. Cik Su, Nurlina, semalam memang, kemarin memang jam habis ya. Tapi tak apa fly ya. Mekda Wan, Yati Rasul, Tilina, Soleha, terima kasih. Muhammad Faizal ya, dan Sharifah Ifah, siapa tu? Birthday ya. So tak sempat nak baca. Laidin, Cik Zah. Baik, kita sambung no. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 9. Nombor 9, Tok Abah kata apa? Bentuk jiwa khidmat. Kita kena membentuk satu kata tu, satu falsafah hidup, sentiasa nak berkhidmat. Sebab khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat. So because of that, so kita kena bentuk satu jiwa khidmat, so that aku kalau nak jadi orang yang bermanfaat, aku kena memberi khidmat, kena bantu. Tapi jangan takut. Asyik aku je bantu orang, orang tak bantu aku pun, jangan takut. Janji Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So don't worry guys, don't worry. Just we give our help as sincere as possible. Dan bila kita Orifah Marjan, terima kasih. Daimah Jumaat, terima kasih. Ya. Dan kalau kita ikhlas, jangan sebut perkataan ikhlas. Saya ikhlas ni nak tolong you ni, saya ikhlas. Don't ever say that you are ikhlas, because you cannot evaluate yourself. Only Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak. Jadi kalau awak mengatakan saya ikhlas ni, confirm awak tak ikhlas. Because who are we to evaluate ourselves? Cuma Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak. Jadi kalau kita niat ikhlas betul, tapi jangan sebut ke orang, aku ikhlas ni. Yes, ini niat saya nak bantu. Saya memang niat nak bantu. Gitu okey. Saya memang niat nak bantu. That's it. Jangan kata saya ikhlas ni. Perasan. Awak mana tahu awak ikhlas? Ya, Saini Nani Talal Hamadeh Buluh Perindu, tu dia, lama tak nampak. Mariam Muhammad Zain, ya, terima kasih. Siapa nama? Zainab Hassan pun namai. Terima kasih Puan Zainab. Ni kawan setia ni. Asma Soaim, tu dia. Ahmad Soaim, terima kasih. Waalaikumsalam. Ladybird move on. Pun dah lama tak, 2-3 hari tak nampak ya. Mungkin sibuk raya. Laldin, ya, Laldin Zainal Abidin. Kafai Mikim, betul. Khairunas Anfa'ul Limnas, ya. Baik. So tak apa, sambung ya. Nombor 10 pagi ni. Nombor 10 bahagian ketiga ialah seperti yang Tok Abah selalu sebutlah, kenali diri anda, ya. Kenali diri anda dan azam untuk jadi aset yang bernilai. So how can you become an asset to the world when you don't know your true self? You tak kenal diri pun. Ingat selalu sebut ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan tak pada sebut ribu-ribu kali. Barang siapa kenal dirinya, kita akan kenal pencipta kita, ya. Allah pencipta kita. Macam mana nak kenal Allah kalau diri ciptaan Allah yang depan kita, yang kita boleh pegang ni pun, yang kita rasa, kita tengok kat cermin pun kita tak kenal. Macam mana nak kenal Allah pencipta kita? Kenali diri untuk kenal Allah. Terima kasih Hajah Jaliah, ya. Nur Anida, terima kasih. Ina Zalina, sekali lagi terima kasih dah share. Terima kasih, tolong like dan share. 343 orang dalam kelas, not bad. Saturday, cuti-cuti raya ni, ya. Dan like dan share. Norizan, terima kasih. Orang Singapura, terima kasih puan, ya. Badarudin Jonet, Kak Nur Baidiah, ya. Azlina Jawi, ya. Nur Hayati Muhammad Yaakob, ya. Kok Tut Mulin, Kok Tut Mulin pun dah ada, terima kasih. Sahabat dari Sabah, Fatimah Abdul Wahab, Nur Kamaria Kamarudin, Yi Ibrahim, ini jangan nampak. Syaliza Yunus, terima kasih. Hafizul Hakim, Ila Kefli, ya. Cik Sam, Ina Manan, ya. Sarah Ismail dan yang lain. Baik. So, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Tok Abah yang dikasihi, ramai orang tak kenal dirinya sampai mati. Itu sebabnya Tok Abah bila buat sebarang program, ya, yang ada masa lah, Tok Abah akan introduce topik yang pertama. Jom kita kenali diri kita. Know your true self. Kenali kita punya X factor. Kenali diri kita yang sebenar. Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, kita punya bakat-bakat yang terpendam, kita punya potensi yang mungkin ada, ya. So apakah perkara yang menyebabkan kita punya semangat naik, green button kita? Apakah perkara yang menyebabkan kita patah semangat, red button kita? Kenali diri kita. Bila kita dah kenal diri kita, insya-Allah, ya, kita akan terima kasih Zainab, ya. Puan Zainab dapat kongsikan pada orang lain. So please like dan share. Cik Abang usaha like dan share kepada 10 grup kita, pada 10 kawan kita yang lain. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala percuma, ya. 381 orang dalam kelas yang share. Tok Abah tak dapat monitor, ya, berapa orang dah share. Tapi terima kasih, ya. More and more. Try to make it 500 today, ya. 390 dah. Make it 500 yang ada dalam kelas secara live, ya. Sebab dalam bila rakaman memang berpuluh ribu, tetapi kita nak masa live ni paling kurang 500 orang. Satra Natra, terima kasih, ya. Nendawan, terima kasih. Syamsiati Syamsuddin, Tuan Muhammad Raja Sulaiman, terima kasih. Nurizan, ya. Dan sahabat-sahabat Siti Zaliha Ahmad, ya. Nur Hafizah Hashim dan sebagainya. So, contoh yang kita kadang tak kenal diri kita, ya. Kita kadang tak kenal bakat kita yang terpendam. Fadliana, terima kasih. Nan Skadir, ya. Jenny Ko pun ada, terima kasih. Selamat pagi to you, Jenny. So, Kutun Molin, already share. Terima kasih Kutun, ya. Terima kasih Saadia, ya. Kamisa Rasman. Many of us don't realize our true self. Kita expect apa dia kekuatan diri kita yang kita boleh serlahkan, yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, untuk membantu diri dululah. Membantu diri, membantu keluarga, membantu orang lain.
So kalau kita nak menjadi orang bermanfaat, kita kena kenal kekuatan diri kita. Yang dapat kita serlahkan. Aku pandai mengurus, so kita menguruslah. Mentadbir, aku pandai menasihati orang, so kita bagi nasihat. Aku pandai memujuk, so pujuk orang untuk bertindak, ya. Aku pandai memotivasikan, aku pandai mendidik, ya. Aku pandai bercerita. Bak kata Les Brown, motivator nombor 1 dunia, don't tell a story without telling the learning point. Don't tell a learning point without telling a story. So kalau kita pandai bercerita, dan ramai orang yang pandai bercerita, Tok Abah tak pandai sangat bercerita, bolehlah cerita sikit-sikit, tapi ramai orang pandai bercerita. Dan bila bercerita sangat, kata tu menyentuh kalbu, dan berilah apakah ibrah ataupun nasihat, pengajaran daripada cerita tersebut. Ramai ya asatizah yang Tok Abah perhatikan, ramai yang pandai bercerita, ya, dia cerita yang sebab, ya, dia menangis sama, audiens menangis sama, ramai orang yang begitu. Itu zaman Tok Abah muda-muda, Tok Abah banyak gunakan kaedah itu. Tapi dah usia platinum 70 kata ni, Tok Abah dah kurang sikit gunakan kaedah itu. Lebih direct tu tuan, sebab kadang tak sempat nak cerita, sebab banyak pengalaman, banyak poin nak dikongsi. Tak dan nak cerita, tapi cerita tu sangat penting, ya. Cerita yang penting, yang menyentuh kalbu, yang berkaitan, dan cerita itu mungkin ada asbab hikmah dalam dia. Itu sebabnya sampai Les Brown memberikan nasihat, don't tell a point without telling a story. Never tell a story without sharing the learning point. Ya, jangan bercerita kalau tak ada pengajaran. Jangan berikan satu ilmu atau pengajaran tanpa bercerita. Sebab cerita ini yang menyebabkan orang ingat. Jadi dia punya, apa nama kata tu, what is the term called? Pagi-pagi ni, ya. Dia punya precursor. Dia punya, I was looking for the word mental trigger. Jadi nak jadikan mental trigger lah cerita. Tok Abah punya mental trigger ialah amalan-amalan positif. That is my mental trigger. Bangun pagi, senyum, menghadap kiblat, berdoa. That is my mental trigger. Bangun pagi, senyum, menghadap kiblat, angkat tangan, doa. That is my mental trigger. So ingat Tok Abah, ingat, Tok Abah pesan bangun tidur, yang angkat tangan, menghadap kiblat dulu. Hadap kiblat, angkat tangan, senyum dan berdoa. Paling kurang 30 saat. And then your whole body system berubah. That is my mental trigger. And then mental trigger Tok Abah kata apa? Jangan sarapan sebelum makan buah. Makan buah, sarapan. Makan buah, makan tengah hari. Makan buah, makan petang. Jangan makan sebelum makan buah. Ya, kadang-kadang Tok Abah tak ada buah apa pun kat rumah. Cuma ada musangking je. Sedihnya tak ada buah. Musangking dia. Cuma musangking pun musangking lah. Tok Abah makan dulu. Dah tak ada buah, nak buat macam mana? Yang ada cuma yang dalam tupperware, yang dalam freezer. Yang dalam dia punya label tu apa? 8 biji RM200. 8 ulas RM250. Alamak, musangking melampau betul, ya. Jaizal, terima kasih. Asni, terima kasih. Puan Rifa Marjan, orang Singapura, terima kasih. Bersyukur. Kena bersyukur. Bersyukur dengan what we have. Dan jangan komplain. Once you know yourself, jangan komplain. Because Tok Abah selalu pesan kat semua orang, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita hari ini dengan hari kita yang semalam. Ya, 473 orang dalam kelas. Wow, make it 500 guys, make it 500. Ya, sikit lagi. Terima kasih. Like dan share, beritahu kawan-kawan, beritahu kita punya WhatsApp group, Instagram group, ya. Suryati Surati Latibur, Radiman Pinudin dah ada, ya. Effendi Hasanuddin pun dah ada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, dan yang lainnya. So ingat poin nombor 10 untuk jadi orang bermanfaat, kenali diri. Kenali diri, ya, Muhammad Zaidi Adnan, ya. Aku kenal diri aku, nama aku Muhammad Zaidi Adnan. Not that. I don't mean that. Apakah kekuatan aku yang belum aku keluarkan lagi untuk memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, malah dunia? Apakah kelemahan-kelemahan diri aku yang aku kena atasi untuk jadi orang yang lebih positif? Kadang-kadang ada satu kelemahan kita yang kita atasi, wow, akan berlaku satu lonjakan sarjana dalam kehidupan kita. Contoh, I told my son, guy, sometimes your kelemahan is bertangguh-tangguh. You procrastinate. Dah ada niat, dah ada strategi, tapi bertangguh-tangguh. You lewat seminggu. Dalam bisnes awak tak boleh lewat. Awak kena cepat. Selepas istikharah, selepas mesyuarat, dah set your mind, go.
Jangan bertangguh. Mungkin bertangguh-tangguh is your soft spot, your weak point. Atas dia bertangguh-tangguh. Dan anak yang nombor 2 tu kata, Tok Abang, you have so many ideas, but sometimes you fail to follow through. Follow through. That following through itu satu kelemahan. Jarang dia kata tu menjalankan satu projek ataupun satu kerja sampai tuntas, sampai berjaya. The word is tuntas. Kita buat follow through sampai berjaya, tuntas. Ada orang hangat-hangat tak kucing. Zain Najat, terima kasih. Ridwan Rosli, Nurizan, terima kasih. Okey, hari ini bersemangat. Kita Kak Lustaq, gila hang. Kak Lustaq malam tadi dah kenal Laksa Utara sikit. Siti Ajar, Bang Uda, Puan Salma Soail, terima kasih. Nurizan tadi tu, 524. Yes. Wow, terima kasih Nurizan. It's 551 now. 548, 550 orang dalam kelas. Tok Abah tak perasan. Terima kasih. Zainal Hassan, terima kasih. Dia ada dia doakan, Zainal Hassan doakan Tok Abah selamat terima kasih. Amin. Johari Ibrahim, Sam Joe. Wow. Nenda, Waiz WHB, Wahiz Wahad, Norinon, terima kasih. Asma Jamiran, terima kasih. Said Imran, terima kasih. Azmi JH, terima kasih. Aidah Muhammad, terima kasih. Farida Hamid, Johari Ibrahim, Rizal Mahidin, terima kasih banyak-banyak dari Teluk Intan tu dia. Suryati, kawan setia ni. Haminah, Nurul Fatin, Subila Haji Maidin, Maddin, Abu Nu'man, Sisfina, Liza Imran, Khalijah, terima kasih. Irni Irda, Liza Zainal, Hisham Isa dan lain. Okey. So, point nombor 10, nak menjadi orang yang lebih bermanfaat, kenali diri. Dan Tok Abah biasanya ada 10-11 kaedah mengenal diri, termasuklah psychometric test, daripada nama, daripada tarikh lahir, daripada anak nombor berapa, daripada physical features. Siti Sarah, terima kasih. Kamaria Salih, terima kasih. Siti Atika, Leka Zulaika, terima kasih. Akila Nur, terima kasih. Sometimes from your date of birth we can know our character. Ini tak ada kena dengan zodiak, tak ada kena dengan numerology. Dia based on Tok Abah punya observation selama 45 tahun lah. Contoh. Contoh Tok Abah perhatikan selama lebih 40 tahun. Orang yang lahir bulan ganjil, ni based on Masih January, March, May, July, September, November. You tend to be quite introvert dan you banyak simpan dalam. You lebih tenang bersendirian. Kawan rapat tak ramai sangat, 2-3 orang. Berbanding orang yang lahir bulan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lebih sociable, lebih banyak ramai kawan, lebih outgoing lah, so to speak. Itu umumnya. Dan what is the accuracy? Maybe 90% accuracy. Ada ni faktor-faktor lain lah yang mungkin itu contoh observation Tok Abah. Tapi yang Tok Abah sangat terperanjat ialah almost 95% accuracy. Mereka yang lahir antara 18 hingga 23 hari bulan, 18 to 23 of any month. You are in the twilight zone. Orang yang pandai, orang yang banyak idea tapi susah nak buat keputusan. It is quite accurate in almost all cases. Yang Tok Abah counsel, yang Tok Abah jumpa, bila tanya you ada masalah buat keputusan, itulah masalah saya. Tok Abah tengok dia punya tarikh lahir 22 hari bulan 6. Jumpa lagi seorang pula 21 hari bulan 3. You senang tak buat keputusan tu bulan? Alamak, itulah my problem. Inilah antara perkara yang Tok Abah observe dalam masa 45 tahun in the field. Umur Tok Abah dah 71, tapi di lapangan berjumpa manusia, mengendalikan program sejak umur 25 tahun. Lebih kurang 45 tahun yang lalu, 46 tahun yang lalu, sejak jadi pensyarah lah. Roslan Abu Bakar, terima kasih. So itu Tok Abah gunakan untuk mengenal manusia. Kenapa sibuk sangat nak kenal orang? Bagaimana kita nak memberi manfaat, bagaimana kita nak bantu dengan cara yang paling tepat, seperti sabda Rasul, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, dia punya level of understanding, dia punya personality, dia punya strength and weaknesses, so to speak. Tu sebabnya Tok Abah ambil cakna lah, ambil kisah. Bagaimana nak kenal dia ni? Dulu Tok Abah akan tanya nama, tanya background, tanya itu, tanya ni, 15-20 minutes per person.
Yang nak minta nasihat selepas program, selepas kursus, beratur, ada 20 orang. Macam mana Tok Abah nak spend 10 minit nak tanya masalah peribadi? So Tok Abah pun cari jalan. So tengok, cari, ada 10 cara Tok Abah kena. Tengok nama, tengok tarikh lahir, tengok IC number, tengok dia punya. Tanya satu soalan, ni anak nombor berapa? Anak nombor 2. You muka mak, muka ayah. Ikut perangai siapa? Ikut perangai mak. Okey. So okey. Adakah perangai you begini? Betul, tepat. That is 9 out of 10. Kata, okey. Tok Abah betul lah bagi nasihat. Jadi Tok Abah ambil masa 1-2 minit untuk kenal dia. Lepas tu bagi nasihat dia, 2-3 minit. Jalan. Next one. Jadi Tok Abah dapat membantu lebih ramai orang dengan asbab dapat mengenal peribadinya. Dan selepas jumpa lagi 2-3 minggu, sebulan, 2-3 bulan, ya Allah, saya dah amalkan apa yang Tok Abah cakap. Memang it work. Saya lebih tenang, selesai masalah, tak bergaduh dengan suami isteri. Bos saya dah respect saya baru naik pangkat. And so on and so forth. Syukur kan? Syukur. Siapa yang bantu? Bukan Tok Abah. Tok Abah cuma bagi jadi fasilitator. Dia bantu dirinya semua dengan izin Allah. Nurma Basar, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alright. Semua yang datang ni, datang 553 orang. Wah, cabar sikit aja terus. You all terus share dengan kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih banyak. You share dengan kawan-kawan, you dapat pahala. Okey? So, nanti kita kalau ada peluang, Tok Abah akan terangkan balik. Tok Abah pernah cakap dulu ya, pernah explain ya bagaimana nak mengenal diri kita dengan lebih mendalam. Seronok ya, sangat seronok, and it works ya. So ada mula tanya tu, saya lahir 3 bulan 12, apa macam mana? Orang bulan genap biasanya mudah berkawan ya, lebih biasanya banyak cakap. Biasanya ya, macam Zainah Muhammad Yunus, dia lahir 9 bulan 5. Orang lahir bulan 5 ni orang yang banyak simpan dalam, orangnya sopan santun tapi keras hati sikit ya. Tapi orang yang lahir bulan 5 ni 80% ke atas mudah kena resdung. Itu yang Tok Abah punya observation. Ni Rosida kata dia lahir 7 bulan 7. Tok Abah lahir bulan 7. Orang bulan 7 ni memang Tok Abah lahir bulan 7. So orangnya memang comel, baik lah. Tak adalah. Orang bulan 7 ni orangnya very perceptive. Dia dapat baca hati orang kadang ya. Dia sebenarnya tak berapa selesa sangat berkawan. Kawan rapat 2-3 orang saja ya, dan sebagainya. Ini contoh lah, tapi janganlah tanya. Ni Syamsiah Hasan ni 23 bulan 5. Tok Abah sebut tadi apa? Mereka yang lahir antara 18 hingga 23, orang yang pandai, banyak idea tapi susah nak buat keputusan. Dah semua orang dah bubuh tarikh lahir dia. Tok Abah tak sempat ya, nak beritahu. Ni 21 bulan 9. Watch out. So mereka yang lahir antara 18 hingga 23, pegang nasihat Nabi SAW. Tidak akan rugi orang bermesyuarat. Awak kena mesyuarat, kena bincang dengan adik keluarga sebelum buat keputusan. Tidak akan rugi orang bermesyuarat dan tidak akan menyesal orang istikharah. Jadi it applies to everybody actually. Tetapi lebih lebih kritikal untuk mereka yang lahir antara 18 hingga 23 sebab ikut kajian dan penelitian Tok Abah selama 40 tahun lebih. Mereka yang lahir 18 hingga 23 orang yang sukar nak buat pilihan, sukar nak buat keputusan. Walaupun idenya banyak, orangnya pandai, tapi Allah jadikan mereka in the twilight zone. Ya, perangai dua alam lah. Ya. Wow, 589. Ni 593. Ada harapan 600 capai ni. Tok Abah minta sekurang-kurangnya 500, sekarang dah hampir 600. Keep on ya, sharing with guys. Dah semua orang bagi tahu terang lahir dia. Macam mana Tok Abah nak cerita? Nantilah ya, satu hari nanti Tok Abah akan cerita khas saja bagaimana nak mengenal peribadi melalui tarikh lahir kita. Ni tak ada kena dengan zodiak ya. Tidak kena mengena dengan numerologi, tidak ada kena mengena dengan ramal-meramal, tidak ada kena mengena dengan benda-benda yang khurafat. 601 orang dalam kelas. Tanya, terima kasih guys. You guys are fantastic. Yeah. So Aziza Osman, Syamsiah Hasan, Jasni Ahmad tadi. Jasni Ahmad 13 November. Patutlah bijak jadi pensyarah. Jasni ya, sahabat kita daripada UUM. Anak Tok Abah lahir, yang bongsu lahir 6 November. Orang November ni orangnya banyak idea. Terlampau banyak idea, terlampau suka berfikir, sampai kadang-kadang banyak risau, kadang-kadang stres sikit. You tend to overthink sometimes ya. So guys, yang lahir bulan 11 kena belajar untuk istikharah, buat keputusan, solat taubat tiap malam dan berdoa untuk mudah berkawan. Sebab orang lahir bulan 11 ni dia terlampau sukar untuk difahami. Dia tak faham orang tak faham dia. Dia ada tendensi yang sangat tinggi untuk suka bersendirian.
Ini yang Tok Abah perhatikan 40 tahun punya observation. I may be wrong, I can be wrong, I have been proven to be wrong so many times. Ingat, ni pemerhatian. Of course Tok Abah banyak buat silap dalam memerhatikan manusia. It doesn't apply. Sebab ni manusia tau, bukan mesin. Jadi sangat rumit untuk dipahami. Tapi ada trend, ada kecenderungan yang tak lagi dengan izin Allah. Ya, so Lita pun dah ada punya. Nurdiana Simah ada, ya, Sarifah Kamsia, ya, Sarifah Rohana, Intan Riznur Mazri, ya, Farida Hamid, ya, cuba teka. Nah, dia punya Facebook nama cuba teka, malah nak teka lah. Amir Muhammad Wong Jowo. Waduh, ni Siti Afsakula 30 April. Dia ada 2 perangai tu. Ya, Aidil 23 apa putih? 25, ya. Semua orang dah habaq dia punya talian. Zainab Hassan 27 bulan 11. Patutlah hebat, ya. Okey, baik. So Saimah Aziz dia 27 bulan. Orang bulan 11 ni orang yang banyak berfikir, orang yang pandai, tapi dia terlampau pandai, terlampau sukar untuk difahami. Jadi orang lain bulan 11, Tok Abah nasihatkan, tolong simplify your thoughts, permudahkan dia punya cara bercakap supaya orang boleh faham you. Jangan kata orang, apalah orang ni semua bongok sangat tak faham. Aku cakap pun tak faham. Bukan mereka tak faham, awak terlampau tinggi awak punya pemikiran. You tend to think above people's head, so to speak. Gitu ya. So 638 orang dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Wow. Okay. So poin nombor 10, untuk kita jadi orang yang lebih bermanfaat kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, kepada dunia, ialah dengan mengenal diri, keluarkan kehebatan kita, atasi kelemahan-kelemahan kita, dan pupuk bakat-bakat kita. So, Tok Abah memang dulu ada bakat memasak dulu masa muda-muda, masa bujang. Tapi lepas tu tidak diperkembangkan. Tengok, dah nampak Fazli Yaakob, ya, Datuk Fazli dah sibuk menjadi Chef Wan pun, Chef Ismail, Chef itu, Chef Fitri, Chef macam-macam punya chef dah naik. Kesian lah, Tok Abah kesian kat dia orang. Biarlah dia masak. Kalau Tok Abah pun masak juga, habis. Dia orang tak ada peluang nak masuk TV. Itu yang Tok Abah kesian. Tu sebabnya Tok Abah pun gantung tangan. Bukan gantung tangan, gantung periuk. Tak nak jadi chef lah. Ya. Kuaci cok matahari. Dia kata kurafat. Yes. Kalau kita percaya benda-benda yang bukan-bukan, memang kurafat. Tapi jangan kata kurafat kalau kita tak tahu dia punya latar belakang. Jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Kurafat ialah kita percaya pada benda bukan-bukan. Tapi kalau kita buat kajian, macam kita tengok langit lah, ya Allah mendung ni, dan kita tengok barometer kata 80% peluang untuk hujan. Ada peluang untuk hujan? Yes, 80%. Mistikah hujan? Tak. Sebab ni semua Allah punya kuasa. Gitulah ya. Jangan kita kata, oh kurafat. Jangan kata kurafat pada benda-benda yang harus. Jangan kita harus pada benda-benda yang kurafat. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Both ways, ya, kita berdosa, ya. Itu yang Tok Abah belajar, ya. Itu sebabnya Tok Abah kata ini based on kajian Tok Abah. Ya, jangan pula terus kata, oh kurafat. Tok Abah dah cek dengan 3 orang ulama, ya. Tok Abah cek dengan 3 orang ulama, ya. Siapa ulama-ulama tu? Cakap aja, ya. Antara yang Tok Abah cek ialah dengan Ustaz Zahzan, dengan Ustaz Fadli, Allah yarham Ustaz Fadli Al-Yamani, dengan Ustaz Noh Gaduh pun Tok Abah cek. Dia Tok Abah terangkan Tok Abah punya method mengenal manusia, gini. Apa hukum Ustaz depan mereka. Mereka cek, itu harus. Tak ada unsur-unsur yang boleh khurafat atau syirik, maka teruskan. That's why Tok Abah berani share, ya. Tok Abah pun takut benda-benda macam ni, ya. Okay, so baik, don't argue on that, ya. At the moment, Nombor 10, kenali diri, keluarkan kehebatan, atasi kelemahan, pupuk bakat-bakat kita untuk jadi aset kepada keluarga dulu, ya. Kepada keluarga, kepada masyarakat setempat, of course kepada negara. Dan ingat, anda termasuk Tok Abah, semua kita ni penting untuk dunia. Kalau kita tak penting, Allah tak cerita kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Maksudnya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? So Allah cipta kita bukan main-main, bukan saja-saja, tapi ada misi, ada visi, ada reason, ada dia punya sebab yang sangat murni. Kita semua aset kepada dunia. Tanpa kita, dunia tidak sempurna. Okay? Alright.
So itu nombor 10. Nombor 11. Okey. Dan berkaitan dengan kenal diri. Tok Abah selalu pesan ramai orang tak kenal apakah dia punya true calling. Ya, apakah kata tu sebab Allah cipta dia, dan apakah aspek dalam hidup ini yang kalau dia gunakan, kalau dia pesu ataupun teruskan, dia akan jadi orang yang paling bermanfaat. Bak kata anak Tok Abah yang Tok Abah selalu share, kalau kita buat sesuatu ikut nak cari kepuasan hidup kita, kepuasan diri kita, kita akan jadi legenda. Jadi bila kita jadi legenda, kita telah kata tu mengikut true calling kita. Dan bagaimana nak tahu true calling kita? Tok Abah membuat kajian, baca, tanya orang alim, tanya orang pandai, tengok dalam lapangan, kenapa orang jadi hebat begini? Dia seorang peguam, tapi akhirnya jadi seorang tukang masak. Dia seorang accountant, akhirnya jadi seorang penyanyi. Dia ni seorang ini kenapa jadi tukang besi? Dia memang hebat, tapi dia nak jadi seorang pelukis. Dia ada ijazah kedoktoran, tapi dia nak jadi pelukis, artis. Nampak? Dia punya true calling is artis. Tapi oleh kerana keluarga menggalakkan dia jadi seorang doktor perubatan, dia jadi doktor perubatan. Tapi akhirnya dia masih pesu dia punya lukisan. Dia buat kerja dia sebagai doktor, ya, tapi itu sebagai dia kata part time. Dia punya full time is pelukis. Dahsyat, ya. So dia punya true calling pelukis. Bagaimana nak kita punya true calling? Pertama, Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, pada semua orang, apakah perkara ataupun tindakan ataupun kerjaya ataupun kerja atau usaha yang menyebabkan awak rasa sangat seronok dan puas hati? You rasa fulfilled, you rasa seronok. Ya, okey. Terima kasih Adi Putra, ya, Adi Putra. Ya, dia kata dia sayang Tok Abah kerana Allah. Terima kasih Adi Putra. Ya, I love you too. Ya, alright. So, terima kasih. So, kita ni seronok buat benda tu. Kita dapat kepuasan. Kita dapat kepuasan boleh buat benda tu. Ya, so, ada orang buat kerja tu, dia buat untuk cari rezeki, untuk buat benda. Tapi bila dia buat benda tu, dia sangat rasa puas hati. So, anak bongsu Tok Abah, dia buat bisnes. Dia memang okey lah, dia buat bisnes dengan itu, dengan ramai staff dia okey, alhamdulillah. Tapi dia masih, ya, dia suka main gitar. Dia main gitar, dia beli gitar, dia jual gitar. Dia beli gitar lagi, dia jual lagi. Dia jual itu. Kemarin pun pergi Singapura, beli dia punya whatever lah, ya, alat yang untuk dia punya tu, dia punya passion ialah main gitar. Tapi dia berniaga okey, doing well lah, alhamdulillah. Jadi Tok Abah pun tak tengok apa true calling dia. Apakah true calling? Apakah perkara yang dia lakukan akan bawa kepuasan pada diri dia dan dia akan buat dengan terbaik. Pertama, apakah perkara yang kita lakukan bagi kita seronok, yang keseronokan maksimum? Buat yang syariah compliant lah. Buat yang syariah compliant, ya. Okey. Alright. So, Aidil Firdaus, terima kasih. Okey, Syarifah Kamsah. Syarifah Kamsah. Nama bapa saya ada, ya. Syaliza Yunus, ya. Okey. Apakah perkara yang menyebabkan kita rasa sangat bahagia? Satu, itu maybe your true calling. Yang kedua, apakah aspek dalam dunia ni yang awak mudah belajar? Ya, so awak macam ada seorang bukan seorang lah, ramai ibu cakap kat saya, anak saya ni matematik lemah, dia memang lemah daripada subjek sains dia, tapi dia kalau pasal mengaji, pasal agama cepat menangkap, sangat cepat. Tok Abah pun senyum. Dalam hati Tok Abah, mungkin true calling budak ni lah dalam bidang agama. Dia memang bidang agama, ya Allah, mudahnya belajar, mudah menghafal. Matematik dia susah, ada mental block tentang matematik, tentang sains. Tapi Quran, hadis, agama mudah sangat dia tangkap. Nampak tak? Contoh, ya. Itu kita nampak dia punya true calling. Artinya Allah cipta dia untuk mendalami bidang agama. Ya. Bukan artinya bidang perubatan tak baguslah, bidang sains, matematik tak baguslah. Tak, semua bidang bagus. Tapi kita gunakan untuk membantu manusia. Semua bidang ni ilmu Allah. Matematik ke, ilmu undang-undang ke, ilmu sains ke, ilmu falak ke, semua ilmu Allah. Tapi kita gunakan untuk membantu manusia. Ya, gitu. Ya, bukannya bidang agama saja boleh membantu manusia. Kita bekerja jadi doktor dengan niat, ya, untuk sebagai ibadah, ya. Bidang kedoktoran sebagai bidang ibadah boleh tak? Of course boleh. Tolong orang.
Awak seorang accountant, awak buat kerja dengan ikhlas, niatnya betul, ya, untuk membantu organisasi, membantu syarikat, membantu orang, right? Itu ibadah. Ya, ada caranya, ada kaedahnya, ada syarat untuk jadikan setiap kerja yang kita lakukan sebagai ibadah. Niatnya, caranya, hasilnya tidak menindas orang lain dan sebagainya. Tidak menaikkan amalan agama, ya. Kerja bagian agak, tapi semayang zuhur asar kaput. Macam mana kerja nak bagi ibadah? Ya, gitu, ya. Bukan artinya ibadah itu cuma ibadah amalan-amalan agama yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Kerja pun ibadah, tolong orang itu ibadah, ya, memasak itu ibadah, ya. Sama ada awak bekerja sebagai tukang masak ataupun masakan untuk keluarga. Nampak tak? Okey. So itu yang Tok Abah nak tekankan. So apakah true calling anda? True calling ialah agak-agaknya kenapa Allah cipta awak untuk berkhidmat, untuk memberi manfaat dalam bidang apa? Sebagai apa? Tok Abah tahu, ya, sejak kecil Tok Abah memang minat jadi seorang guru. Sebab tengok guru, Tok Abah sangat terpegun dengan semua guru yang mengajar Tok Abah. Sebab mereka memberikan ilmu, memandaikan manusia, memandaikan orang lain. Dan Tok Abah pun aku pun nak jadi seorang guru untuk membantu orang lain jadi pandai, ya, jadi faham, jadi tahu, ya, dan sebagainya. Dan Tok Abah pun terbaca, oh ya, antara kerjaya yang paling mulia ialah menjadi seorang guru. Bila seorang guru kata siapa? Maya siapa? Lupa namanya. Dia kata apa? Kalau kita sentuh, ya, hati dan minda seorang pelajar, kita akan menyentuh hidupnya sepanjang hayat. Itu kalau seorang guru, ya, menyentuh hati dan minda seorang pelajar. Dan kajian-kajian menunjukkan bahawa bila kita menyentuh hati seorang pelajar, ya, secara positif, maka 7 keturunannya akan terkesan. 7 keturunannya akan terkesan. Wow. Ya. Jadi kita kena berniatlah untuk jadi seorang guru. Saya engineer. Awak engineer, awak ada pengalaman, awak ada kehebatan. Ajar awak punya subordinates. Ajar orang-orang baru dalam syarikat awak. Ajar orang lain. Awak seorang guru. Awak seorang guru. Saya technician, bukannya cikgu. Awak share knowledge awak, awak bimbing orang lain, awak bimbing pekerja baru, awak kongsikan, awak jadi mentor kepada mereka. Awak seorang guru. Ya, tu bila Tok Abah tengok YouTube, orang yang bercakap kat YouTube bagi ilmu, dia orang itu guru Tok Abah. Tok Abah tengok orang berforum, ya, ustaz, ustazah ataupun siapa-siapa yang terlibat dalam forum memberi ilmu pada Tok Abah, mereka guru Tok Abah. Ya, kadang-kadang yang jadi ahli forum tu seorang doktor perubatan, seorang engineer, seorang psikologis, seorang pre-profession, seorang orang yang dalam bidang berbagai-bagai bidang, ya. Jadi kalau kita dapat ilmu daripada orang itu, mereka guru kita. Seperti kata Osman Awang, tak salah, sastrawan negara, dia kata, ibuku satu, guruku beribu-ribu. Ibuku satu, guruku beribu-ribu. Dan kita kena berguru dengan beribu-ribu manusia untuk dapat kelangsungan hidup kita. Barulah kita jadi aset kepada masyarakat. Sebab orang yang ada ilmu, maka dapat memberikan khidmat, bantuan dan manfaat kepada orang lain. Ya, teruskan. Ya, kata tu, find your true calling. Tok Abah tahu true calling Tok Abah ialah belajar, mengajar, ya, tolong orang, nasihat. Itu mungkin my true, sebab rasa dapat kepuasan yang maksimum. Bila jumpa orang kat airport, kat mana-mana, di Kenduri, ya, di mana-mana, anak saya dah ikut di kelas awak, program awak, ya Allah, jadi orang, dah masuk universiti, dah jadi CEO, dah jadi doktor, jadi, ya, terima kasih. Dulu susahnya nak belajar, bila dengar nasihat you, dia berubah. Bukan kita yang mengubah orang, ya, Allah mengubah manusia dengan usaha manusia itu, dan doa mak bapak, usaha mak bapak jangan diperkecilkan. Bukan pada kamsa boleh mengubah manusia. Mengarut, tak ada. Kita tak boleh mengubah orang. Kita cuma membantu orang untuk mungkin dapat kesedaran, ada spark, ya, dapat jadi, kata orang tu, pemangkin kepada perubahan. Itu sebabnya Tok Abah punya falsafah hidup ialah, ya Allah, jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadikan aku sebab orang lain bahagia. Jadikan aku sebab orang lain selesai masalah. Jadikan aku sebab orang lain, kata tu, menjadi aset yang lebih berharga. Jadikan aku sebab. Make me the reason for other people's changes, positive changes in their life. Jadikan aku sebab. Gitu. Ya, Zainab Abdul-Qadir, terima kasih. Ya, dia pun quote balik, ibuku satu, guruku beribu-ribu. Betul. Jadi dan kita semua kena hormat dan doakan guru.
Dan ramai orang, ingat, ya, jangan marah, Taubah dapat survey ya. Ya, ramai orang mean 97% manusia lupa doakan gurunya. Itu survey Taubah, my research, my own personal research. 97% orang, ya, anda dan Taubah terlupa nak doakan guru-guru kita dari tadika sampai ke universiti. Berapa orang yang tiap hari doakan guru mereka? Cek. Ya. Lepas tu berapa orang mak ayah pesan pada anak-anak mereka, kalau kamu nak jadi pandai nak berkat ilmu, doakan guru-guru kamu. Kalau kamu nak jadi orang yang pandai, kamu suka subjek yang cikgu ajar, doakan guru. Doakan guru. Taubah pesan pada anak-anak Taubah sejak mereka kecil sampai mereka masuk universiti. Ya, doakan guru, doakan pensyarah, doakan guru, doakan pensyarah, doakan guru, doakan pensyarah untuk dapat keberkatan ilmu. Dan Taubah selalu pesankan, kita doakan orang lain tiap-tiap hari, kita akan sayang hormat pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan hormat sayang kat kita. Wow, it's a win-win situation. Kita doakan guru, kita sayang guru, guru sayang kita. Dan bila mereka ini berlaku, ilmu yang guru ajar berkat, kita pun akan dapat manfaat yang maksimum daripada ilmu guru itu. Dan kita akan jadi aset yang lebih baik kepada masyarakat dan dunia. Nampak tak punya rentetan? Gitu ya. Siti Dadiah, terima kasih. Norizan, terima kasih. Baik, itu nombor 11 ya. Terima dan kelan pati kita punya true calling. Okey, nomor 12. Oh, tak apa, akan berhenti nombor 13 lah ya. Nombor 12 ialah usaha untuk sentiasa ceria. Usaha untuk sentiasa ceria. You must be happy to be able to help other people. Ya ke? Kalau kita tak gembira, awak tengah sedih, awak tengah monyok, awak tengah murung, seronok nak tolong orang lain. Bukan tak boleh. Sebab Taubah dapat kajian dan memang dapat hasil kajian pakar-pakar psikologi dunia. When you are happy, you can give your best. When you are happy, you can impinge happiness on other people. Kalau kita gembira, ceria, kita akan menularkan keceriaan kita pada orang yang lain. Taubah, katalah Taubah ceria, ya, dan Taubah nak mengkaunsel orang yang sedang bersedih. Boleh tak Taubah transfer my happiness to that person? Boleh. Boleh, insyaAllah. Itu dia. Itu pengalaman Taubah 40 tahun, 50 tahun, 40 tahun lebih mengkaunsel orang. Ya, so kita transfer kita punya happiness, kita punya confidence, kita punya keceriaan kepada orang lain yang sedang bersedih, ya, kita terangkan. Akhirnya selepas keluar daripada bilik kita ataupun sesi counselling, ya Allah, lega saya, seronok, terima kasih, lapang hati saya, terima kasih. Ya, tadi saya memang down. Tadi memang, sekarang saya dah up, saya gembira, saya ceria, saya dah nampak. Gitu. Dan of course, betul kata Tuan Aidil, keep on smiling. Yes, that helps. Ya, orang bahagia mungkin tak senyum, orang yang senyum insya-Allah bahagia. Ada dia punya kajian dan Tok Abah sangat setuju. Orang bahagia mungkin tak senyum, tapi orang senyum insya-Allah bahagia. Insya-Allah. Tapi jangan senyum salah tempat. Nanti akan dihantar ke hospital bahagia. Walaupun bahagia juga, tapi tak apa seronoklah bahagia kat hospital. Bahagia. Yang tak faham biarlah, ya. So sentiasa ceria. So tu sebabnya how to do that? Dua tiga cara ya. Tiap malam sebelum tidur, programkan otak. Tok Abah dah sebut banyak kali ni. Program, wahai Allah, kalau besok aku masih panjang umur, kejutkan aku pukul 6 dalam keadaan ceria, good mood. Kejutkan aku 5:30 pagi dalam keadaan ceria, good mood, seronok, sehat, sejahtera, berkobar-kobar nak bekerja. Programkan otak. Apa yang kita programkan sebelum tidur akan diulang-ulang oleh minda minda di bawah sedar sepanjang tidur, dan kita akan bangun tidur dalam keadaan yang seperti mana kita programkan. That's why Tok Abah insya-Allah bangun tidur dengan senyum, ya, menghadap kiblat, berdoa, ceria, bahagia, insya-Allah. Walaupun sengal sana, sengal sini, sakit sana, biasalah, ya. Otai masih berbisa. Otai bukan masih berbisa, otai yang sangat berbisa. Satu badan bisa-bisa, mana tak berbisa? Gila koma, ya. Okey, baik, ya. Nombor 12, usaha untuk sentiasa ceria. So, malam programkan untuk ceria, bangun tidur senyum. Senyum selama kurang lebih 20 saat ke atas. Kata neurologist, pakar-pakar neuro, when you smile for 20 seconds or more, your brain will command your body to mengeluarkan, merembeskan endorphin, make you happy. Endorphin make you full of energy dan bersemangat. Enkephalin make you healthy. Ini boleh tengok lah, boleh google kemudian ya. Bila kita senyum 20 saat ke atas, apa kesannya? Ada hormon-hormon yang dirembeskan oleh badan untuk jadikan kita
bertenaga, bersemangat, sehat dan ceria. Wow. So then kajian mengesahkan only happy people can produce their best. Awak nak beri manfaat kepada dunia, awak kena lakukan yang terbaik. Dan untuk melakukan terbaik, syarat pertama ialah untuk ceria, happy. InsyaAllah ya, happy. Work on it. Dia bukan datang sendiri, work on it lah. Make it a habit. Tapi Tok Abah dah jadi habit, insyaAllah. And then I mentioned to you guys, when you wake up smiling and make everybody in your home happy, jangan marah-marah, jangan naikkan suara, jangan cakap benda yang negatif waktu pagi, jangan tengok berita negatif, jangan buat orang lain sedih ataupun menangis ataupun marah, maka awak on the right track untuk jadi happy dan menularkan kehappian anda, keceriaan anda kepada orang lain. Gitu ya. Dan dekat pukul pukul 8 dah. Tok Abah nak siap-siap pula. nak pergi sarapan dengan adik dan juga untuk pergi majlis nikah anak saudara Abdul Rahman dengan Wawa. Nama penuh Wawa pun masih tak ingat ya. Anggota baru dalam keluarga ya. Tak tengok kad pengantin ya, kad jemputan. So Abdul Rahman anak saudara Tok Abah akan nikah dengan Wawa, orang Al-Ustaz. Tu dia ya, jam 10.30 pagi dia Masjid Mufti tak salah ya. Okay. So last point untuk hari ni. Apakah kaedah untuk jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain? Tok Abah akan ulang balik. Kalau panjang usia, ada tenaga dan ada yang okey, besok kita sambungnya nombor 13. Untuk jadi orang yang lebih bermanfaat, kita terpaksa tidak berfikir di luar kotak. We must learn to think out of the box. Kita kena berfikir di luar kotak untuk dapat menjadi aset kepada dunia dan beri manfaat kepada orang lain dengan lebih berkesan. Kita kena fikir, alah dia ada mak bapak, ada adik-beradik. Awak fikir cara normal. Ya, so awak kena berfikir di luar kotak untuk membantu orang lain. So Tok Abah kena tengok orang yang membantu orang di jalanan, ya, orang yang memang out of the way lah, ya. Memang out of the box. Dia kena tolong orang dengan cara-cara yang sangat kreatif, cara yang di luar persangkaan kita. Itu sebabnya Tok Abah kata apa? Barang siapa masuk bilik air dengan kaki kiri. Tok Abah pun ingatkan diri Tok Abah ni umur 70 tahun kadang terlupa. Terlupa nak masuk bilik air kaki kiri. Tahu sejak kecil masuk bilik air kaki kiri, keluar kaki kanan, tahu. Tapi berapa orang yang buat betul-betul dan perasan. Dan Tok Abah dah tanya student sekolah menengah dan sekolah di universiti. Berapa orang pagi tadi perasan masuk bilik air kaki kiri? Angkat tangan. Tak sampai 10% yang perasan. Tahu tak yang masuk bilik kaki? Tahu. Siapa yang tahu? Semua angkat tangan. Yang perasan 10%. Guys, make sure you perasan. Barang siapa masuk bilik air kaki kiri dengan perasan, dengan sedar, you merangsang otak kanan. So, otak kanan ni otak iman, otak creativity, otak isu kita, otak out of the box. Jadi kalau kita ikut sunnah, masuk bilik air kaki kiri, keluar rumah kaki kiri, keluar rumah kaki kiri. Sebab masuk rumah dengan kaki kanan, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai habis senyum, Assalamualaikum, masuk kaki kanan, akan merangsang otak kiri. Keluar rumah dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu hadis. Ya, Nabi suruh begitu. Dan barang siapa yang doa itu, maka Allah akan permudahkan segala usaha dia. Dan bila keluar rumah dengan kaki kiri, merangsang otak kanan. Otak kanan ni otak creativity, otak iman, otak warna-warni, otak out of the box. Gitu. Nampak tak? Simple but profound. Very profound. So jom adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Tok Abah ya. So kita amalkan sunat-sunat, terutamanya masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk bilik kaki kiri, keluar kanan ya. Benda baik pakai tangan kanan, benda kotor tangan kiri. Nak ambil barang atas lantai, atas tanah ya, pakai tangan kiri. Sebab tangan kiri kita ada antibakteria. Jadi sebenarnya benda yang ada membawa benda yang kotor, yang ada bakteria, ada possibility benda-benda yang tak bersih, kita gunakan tangan kiri. Tangan kanan untuk makan, untuk salam, untuk sambut, untuk kita faham kan ya? Yang baik lakukan di kanan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang buruk, yang kotor lakukan di kiri. Rupanya tangan kiri kita ada antibakteria yang Allah telah cipta. Wow, luar biasa. Kenali dirimu, kamu akan kenali kehebatan
Tuhanmu. Alright? So Tok Abang minta izin untuk berhenti Yang minta ampun, minta maaf, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat menimang cahaya mata, selamat macam itu. Dan untuk mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Untuk mereka dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan anda. Kita doakan sahabat-sahabat kita semua agar Allah rahmati kita semua. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tok Abang lupa program kita tadi dibawakan oleh webinar Tok Abang lupa langsung tentang dia punya penaja webinar pada 14 hari bulan pada bulan 5 untuk para guru. Tolong untuk mereka yang ada sahabat-sahabat guru dan sebagainya, beritahu mereka bahawa akan buat webinar pada 14 bulan 5 sempena Hari Guru. Jom jadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab ramai guru yang stres, yang tak ceria, yang tak dah nak bersara sebab stres sangat. So Tok Abang akan bagi 250 tip. Ni tak main-main dah nota dah cap. 250 tip bagaimana nak jadi guru yang ceria, bagaimana nak seronok, nak mengawal stres, nak merangsang pelajar, nak menegur pelajar, memotivasikan pelajar. Ada. Tok Abang akan bagi insyaAllah. So, program ini dibawakan oleh webinar 14 bulan Mei. Tinggal seminggu lagi. Guys, make sure memberitahu guru-guru, cikgu-cikgu besar, PPD, hantarlah staf anda. Pengetua guru besar, hantar staf. Cikgu-cikgu minta izin. Dan program juga kita juga pada 24 bulan Mei ialah untuk para kata orang tu supervisor as a problem solver, untuk pemimpin pertengahan dalam organisasi, supervisor dan penyelia. Kita akan buat program pada 24 bulan Mei menjadi penyelia yang penyelesai masalah, supervisor as the problem solver pada 24 bulan 5 insyaAllah. So itu dua penaja Tok Abang lupa nak cakap, seronok sangat bercakap dengan anda tentang bagaimana nak jadi aset atau manfaat pada orang lain. Terlupa penaja kita. And of course lah penaja kita yang biasa ialah tabung korban. Jom kita menabung untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini atau tahun musim depan dengan cara yang berwibawa, dan lakukannya di Malaysia, korban dan akikah di Malaysia. Amin. Okey. So jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.